Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Hari ini anak-anak pelajar sekalian bersama dengan saya, Cikgu Mokhtar Mak Yusof daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun. Terima kasih kepada Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu kerana menganjurkan Siri Didik Nurani tahun 2021. Terima kasih juga kepada Majlis Guru Kaunseling Daerah Kubang Pasu kerana menganjurkan dan memberi peluang kepada barisan kaunselor untuk bercerita dalam Siri Didik Nurani. Baik, hari ini cikgu akan berkongsi bersama dengan anak-anak pelajar berkaitan 6 prinsip kemenjadian diri murid. Kenapa ke-6 prinsip ini disatukan supaya anak-anak pelajar lebih mengenali diri sendiri, insya-Allah. Okey, hari ini apakah perasaan atau mood yang ada pada anak-anak pelajar? Cikgu amat yakin ada dalam kalangan kita yang sekarang berasa bergembira, dan ada dalam keadaan yang bersedih. Dan juga mungkin ada yang over excited sebab dia mendapat satu perkara atau berita yang sangat mengujakan dirinya. Dan mungkin ada juga dalam kalangan kita yang sedang marah. Kenapa perlu marah? Dan mungkin ada yang sedang boring. Bored sebab apa? Dah lama tak ke sekolah. Okey, hari ini cikgu akan ceritakan kepada anak-anak murid bagaimana kita nak mendapatkan kelima-lima ikon ini dalam diri anak-anak pelajar sekalian. Baik. Imam Asy-Syafi'i ada menyatakan, bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan. Okey? Di sinilah ingin disampaikan bahawa status kita sebagai seorang pelajar, kita perlu belajar. Hari ini cikgu nak berkongsi serba sedikit bagaimana kita nak menjadi seorang pelajar yang saling melengkapi. Okey? Ingatlah pesanan Imam Syafi'i ini supaya kita sentiasa menuntut ilmu walaupun sedikit. Mungkin pada orang menuntut ilmu sampai ke negeri China, tetapi kita mungkin tak sampai ke situ. Kita cuma sampai ke universiti tempatan pun sudah mencukupi. Okey, hari ini cikgu akan ceritakan tentang 6 prinsip kemenjadian diri. Yang pertama kita akan berkongsi tentang tajuk bawa diri. Yang kedua, kita nak cerita tentang bagaimana nak jaga diri. Yang ketiga, bagaimana kita nak layan diri kita. Yang keempat, bagaimana kita nak mengurus diri kita. Dan yang kelima, bagaimana kita nak menjulang diri kita. Dan yang keenam, bagaimana kita nak menjaga diri kita. Okey, baik. Yang pertama, di bawah tajuk bawa diri. Bawah tajuk ini, kita akan menekankan tentang hubungan dengan Maha Pencipta. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam dan juga hubungan dengan haiwan. Hubungan dengan Pencipta, kita memfokuskan bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun menciptakan alam ini termasuk diri kita. Seterusnya, hubungan kita dengan manusia. Hablun minanas. Ini sangat penting. Kenapa? Sebab ia akan membawa diri kita ke arah satu ikatan antara manusia dengan manusia. Kita perlu memberi penghargaan kepada manusia. Kita juga perlu untuk dihargai oleh manusia yang lain. Jadi, hubungan dengan manusia ini sangat penting. Dan seterusnya, hubungan dengan alam. Bagaimana kita menjaga alam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita. Okey? Jadi, kita sama-sama memainkan peranan untuk memastikan alam ini selamat untuk kita diami. Baik, hubungan dengan haiwan. Nabi Muhammad SAW juga ada haiwan kesayangan, iaitu kucing. Bagaimana dengan anak-anak pelajar? Mungkin ada dalam kalangan kita yang mempunyai haiwan kesayangan. Itulah bagaimana kita nak bawa diri kita supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan manusia, dengan alam dan juga haiwan disatukan. Jadi kita akan dapat satu jati diri yang baik dengan hubungan-hubungan ini. Seterusnya, kita bagaimana nak menguruskan diri. Di sini cikgu nak tekankan bagaimana anak pelajar nak menguruskan diri sebagai seorang anak pelajar. Baik. Yang pertama, bagaimana kita nak mengurus masa.
Baik, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kita dengan 24 jam masa. Tidak lebih dan tidak kurang. Setiap orang diberikan 24 jam. Ada sesetengah orang 24 jam itu terlalu panjang-panjangnya. Tetapi ada setengah orang 24 jam itu tidak cukup. Okey, sebagai seorang anak pelajar, kita perlu menguruskan masa. Masa untuk belajar, masa untuk mengulang kaji, masa untuk kita beriadah. Itu sangat penting. Okey, jadi uruskan masa dengan membuat jadual yang sepatutnya. Yang kedua, bagaimana kita menguruskan wang? Adakah anak pelajar mempunyai wang yang banyak? Mungkin tidak semasa kita sedang belajar. Tetapi apabila kita telah bekerja, kita mempunyai wang, bagaimana kita nak menguruskan wang? Itu sangat penting, pengurusan kewangan, supaya kita tidak membazirkan sumber keuangan tersebut. Dan yang ketiga, kita nak menguruskan keluarga. Adakah kita sudah mempunyai keluarga? Ya, sebab apa? Kita ada ahli keluarga yang terdiri daripada ibu dan ayah kita dan mungkin juga adik-beradik kita. Jadi kita perlu menguruskan diri untuk menguruskan keluarga kita. Supaya hubungan kekeluargaan ini menjadi begitu akrab dan baik. Dan kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. InsyaAllah. Yang seterusnya, ini yang penting. Menguruskan kerjaya. Anak-anak pelajar perlu menyediakan diri untuk kerjaya apabila habis belajar nanti. Jadi kita perlu uruskan daripada sekarang. Jangan tunggu kerjaya datang kepada kita. Tetapi kita yang mencari kerjaya yang sesuai dengan minat dan kebolehan diri kita sendiri. Yang seterusnya, kita perlu untuk mengurus emosi. Kenapa? Dalam keadaan sekarang COVID-19, kita perlu menguruskan emosi kita. Supaya kita tidak stres, tidak tertekan dan kita dapat menjalani kehidupan yang sangat positif. Jadi, berkaitan dengan positif, kita perlu menguruskan minda. Jadi, minda kita kena sentiasa positif. Kenapa? Orang yang positif, dia akan dapat menyelesaikan apa jua masalah dengan cara yang lebih baik. Dan yang seterusnya, urus jasmani. Bagaimana anak-anak pelajar menguruskan jasmani dalam keadaan pandemik sekarang? Adakah kita hanya makan, minum dengan gadget dan sebagainya tanpa aktiviti fizikal? Jadi, uruskan jasmani dengan baik supaya kita dapat menguruskan diri kita dengan selengkapnya. Okey, baik, seterusnya. Yang seterusnya, cikgu nak cerita bagaimana kita nak melayan diri. Jadi, kita perlu love yourself. Sayangi diri sendiri. Dengan apa? Yang pertama, kita sudah perlu untuk berdikari. Jadi, apabila kita boleh berdikari, kita akan mampu untuk menyayangi diri kita sendiri. Kenapa? Keputusan yang kita buat adalah berkaitan dengan diri kita. Yang seterusnya, kita perlu dalam keadaan sederhana. Tidak perlulah terikut-ikut dengan trend sekarang yang mungkin ekstrim, tak sesuai dengan diri kita. Jadi kita bersederhana. Yang ketiga, layan diri kita dengan sabar. Kenapa perlu sabar? Tidak perlu tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa cikgu sebut untuk mendapatkan sesuatu? Sebab ada dalam kalangan anak kita yang begitu teruja untuk memiliki gadget, memiliki motosikal mungkin. Jadi, tunggulah masa dan ketikanya anak-anak pasti akan memiliki semua peralatan tersebut. Jadi, kata kuncinya di sini ialah sabar. Sangat penting untuk kita melayan diri kita sendiri. Baik, seterusnya. Kita perlu menjaga diri dari 4 perkara ini. Anak-anak mungkin pernah dengar perkataan ini, darih di sekolah mungkin. Okey, apa dia? Dadah, alkohol, rokok, inhalan dan HIV. Inilah musuh, inilah perkara yang menyebabkan diri kita terganggu. Kenapa? Elemen-elemen ini yang banyak membawa kerosakan di peringkat permulaan dan akhirnya ia memusnahkan diri kita. Jadi, hati-hati anak-anak pelajar, terutamanya yang berkaitan dengan dadah, rokok dan inhalan yang sangat berleluasa di sekolah. Yang kedua, seks bebas. Jangan kata kenapa cikgu sebut benda ini. Benda ini berlaku dalam kalangan pelajar. Kenapa? Kita telah dihidangkan 24 jam. Perkara yang mungkin tidak baik dalam media sosial, dalam YouTube, dalam Facebook dan pelbagai lagi media yang memaparkan perkara-perkara tidak elok ini secara langsung.
Jadi hati-hati anak-anak kepada perkara-perkara ini. Dan seterusnya, gula berlebihan. Kenapa gula? Okey, sebab gula boleh menyebabkan penyakit. Yang pertama yang selalu menghantui anak-anak pelajar ialah obesiti. Kenapa? Dalam keadaan pandemik sekarang ini, kita tidak banyak bergerak. Kita hanya berada di rumah. Kita hanya duduk dan mungkin tidur. Tidak banyak melakukan aktiviti-aktiviti kecergasan. Jadi, gula ini terdapat dalam minuman, dalam makanan yang boleh menyebabkan penyakit yang berbahaya. Jadi, kita perlu jaga diri dengan mengurangkan pengambilan gula. Dan yang keempat, tengok di sana ketagihan porno. Adakah ini menjadi budaya kita? Tetapi ia akan menjadi budaya jika anak-anak terikat dengan video-video yang terdapat di dalam media sosial. Jadi, pastikan apa sahaja yang kita nak tonton, apa sahaja yang kita nak bincangkan dalam media sosial, pastikan anak-anak terhindar daripada perkara-perkara ini yang boleh merosakkan minda, itu yang pasti. Okey, seterusnya, anak-anak perlu sedar diri. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita untuk memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, pastikan semua usaha yang anak-anak pelajar buat, ia perkara yang berfaedah. Sebab itulah kita ke sekolah, sebab sekolah itu mendatangkan faedah yang baik kepada kita. Yang kedua, uruskan masaku. Kenapa? Setiap masa yang kita laburkan itu adalah menentukan kejayaan yang akan kita julang nanti. Dan anak-anak harus ingat, perkara yang paling penting sekali ialah siapakah musuh paling ketat antara diri kita. Ya, jawapannya ialah diri kita sendiri adalah musuh yang paling ketat. Jadi, bagaimana kita nak menguruskan diri kita supaya kita bukan menjadi musuh, tetapi diri kita adalah sahabat yang paling akrab dengan diri kita sendiri. Okey, baik. Seterusnya, topik untuk julang diri. Anak-anak mungkin sedar, mungkin sudah mengada pengetahuan berkaitan dengan revolusi industri. Kita mulakan dengan revolusi industri 1.0 yang menggunakan mesin berkuasa wap. Kita pun belum lahir pada ketika itu. Kemudian industri 2.0 menggunakan tenaga elektrik. Yang ketiga, datang lagi revolusi industri 3.0 yang penggunaan teknologi maklumat. Mungkin anak-anak sudah ada pada ketika ini. Dan sekarang ini kita berada dalam revolusi industri 4.0, iaitu revolusi yang melibatkan Internet of Things, iaitu internet kebendaan dalam kehidupan seharian. Baik, di tangan anak-anak jika ada sahaja tablet ataupun telefon bimbit, itulah revolusi industri 4.0. Maknanya sekarang ini internet merupakan perkara wajib ataupun perkara yang sangat penting dalam kita mendepani masa depan sekarang. Di negara China, mereka bukan sahaja sekarang 4G, tetapi telah menjangkau hingga ke 6G. Kenapa? Saksikan video bagaimana China menghantar roket ke bulan dan membawa pulang hasil daripada bumi bulan ke bumi ini. Lihatlah, itulah kecanggihan dalam revolusi industri yang China bangunkan sampai ke 6G. Kita belum ada lagi di Malaysia. InsyaAllah satu hari kita akan dapat liputan 6G. Jadi, anak-anak perlu menyediakan diri dan sentiasa berada di atas untuk mendepani teknologi ini. Okey, seterusnya, anak-anak, mungkin ini slide yang terakhir. Baik, masa depan sangat menarik. Kenapa? Anak-anak telah melalui cabaran daripada zaman kanak-kanak yang mungkin berbeza dengan zaman cikgu dahulu. Yang kami ada permainan di kampung-kampung, tapi anak sekarang ada permainan di tangan sahaja. Jadi, itu cabaran yang mengikut zaman dan perubahan. Seterusnya, pelbagai jenis pekerjaan yang wujud, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Pelbagai pekerjaan yang hilang, tetapi wujud pekerjaan-pekerjaan yang baru. Seterusnya, kebolehan adalah kemahiran dan kemahiran memerlukan pengetahuan. Jadi, gabungan ini perlu disatukan supaya anak-anak pelajar dapat
berada dalam masa depan yang sangat menarik. Di samping itu, peranan guru, ibu bapa, pelajar, keluarga, masyarakat dan negara sangat penting untuk digemblengkan supaya anak-anak pelajar dapat menyediakan jati diri menjadi seorang pelajar yang terbaik dan mempunyai kemenjadian diri yang terbaik. Jadi, cikgu rasa itu sahaja untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.